Baik, selamat pagi dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam kelas online ataupun kelas maya. Dan untuk memulakan hari ini, cikgu harap semua pelajar dalam keadaan sehat dan walafiat bersama dengan keluarga yang tersayang. Baik, minggu lepas cikgu sudah terangkan dengan kamu apa yang dimaksud dengan mekatronik. Yang mana mekatronik ini bermaksud gabungan disiplin ilmu elektrik, elektronik, mechanical, dan kawalan dan pengatur caraan. Itu yang dimaksudkan dengan mekatronik. Jadi, secara kesimpulannya mekatronik ini ada 4 elemen. Yang pertama elektrik, yang kedua elektronik, yang ketiga adalah mechanical, dan yang keempat kawalan dan pengatur caraan. Itu adalah secara kesimpulan apa yang dimaksudkan dengan mekatronik. Jadi minggu lepas juga cikgu sudah berikan ada 2 contoh produk mekatronik. Yang pertama alat kawalan jauh, yang kedua adalah pintu pagar. Oke. Oke kelas, untuk pembelajaran hari ini kita akan mengenali ataupun berkenalan dengan gambar raja blok, ataupun dalam bahasa Inggris dia dipanggil sebagai block diagram. Oke, gambar raja blok ataupun block diagram. Oke, kenapa kita perlu hasilkan ini? Sebab setiap produk mekatronik dia mesti ada satu gambar raja blok, yang mana gambar raja blok ini berfungsi sebagai penerangan terhadap setiap elemen-elemen produk mekatronik itu. Macam yang kita tahu, produk mekatronik ini dia mesti ada 4: elektrik, elektronik, kawalan dan pengatur caraan, dan mechanical. Jadi, melalui blok diagram ini kelas, kita akan tahu macam mana fungsi-fungsi itu bekerja, ataupun macam mana dia beroperasi dalam sesebuah sistem mekatronik. Oke, jadi yang pertama sekali, blok diagram ini adalah seperti ini. Ada juga di sebelah cikgu tunjukkan, dan salah satu dia yang ini. Dalam blok diagram ini, benda pertama kita mesti ada input, yang kedua mesti ada proses, dan yang ketiga dipanggil sebagai output. Oke, maksudnya di sini kita ada 3 bahagian. Kalau kamu tengok, sini bahagian input, sini bahagian proses, dan sini lagi bahagian output. Oke kelas, seterusnya kenapa kita perlu ada blok diagram ini? Ini adalah salah satu lukisan yang mewakili litar ataupun elemen yang dilukis dalam bentuk blok. Maksud dia, lukisan yang kita hasilkan ini menunjukkan macam mana sesebuah produk mekatronik itu berfungsi, dan macam mana elemen-elemen 4 tadi itu boleh disokong ataupun boleh menyokong sesebuah produk mekatronik. Oke? Dan seterusnya, kalau kamu perasan, dalam blok diagram ini kelas, dia punya anak-anak panah. Jadi anak panah ini dia digunakan untuk menunjukkan urutan blok yang dilabelkan. Maksud dia macam mana dia berfungsi, dari mana kuasanya, macam mana dia terima input. Oke, semua itu digunakan oleh anak panah yang terdapat dalam blok diagram ini. Contohnya kelas, pada permulaannya komponen yang pertama sekali dia mesti bermula daripada input. Oke, ataupun kita akan tulis itu peranti masukan. Jadi peranti masukan ini apa tugas dia? Kita akan bagi tahu selepas ini. Jadi anak panah inilah yang akan menunjukkan macam mana sesebuah maklumat itu diterima oleh produk mekatronik dan dihasilkan, dijalankan dalam sesebuah mesin. Oke, kita teruskan. Kalau kamu perasan tadi, cikgu sudah bagi tahu kamu, dalam blok diagram ini dia mesti ada 3 dia punya bahagian. Oke, yang pertama sekali input, yang kedua proses, dan yang ketiga adalah output ataupun keluaran hasil daripada keluaran tadi itu. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan input? Input ini berfungsi menerima dan menghantar isyarat. Oke? Input ini berfungsi menerima dan menghantar isyarat daripada peranti masukan kepada bahagian pengawal. Maksud dia di sini, input ini dia terima arahan. Oke? Dia terima arahan. Oke, dia terima arahan daripada manusia. Kemudian, lepas dia terima arahan daripada peranti masukan ini, dia akan sampaikan arahan itu kepada pengawal. Oke, sini cikgu ada tunjukkan. Anak panah ini dia menyampaikan arahan itu kepada pengawal. Maksudnya, daripada input, dia hantar kepada proses.
pengawal ini pengatur caraan, kawalan dan pengatur caraan. Oke, jadi kita yang akan set apa yang perlu kita buat. Jadi peranti tadi itu dia akan hantar arahan maklumat kepada pengawal. Kemudian proses ini ataupun si pengawal ini fungsi dia untuk memproses isyarat peranti masukan mengikut pengatur caraan yang telah ditetapkan. Oke, begini. Bila dia sudah terima arahan daripada peranti masukan, jadi pengawal ini dia akan proses maklumat itu, dia akan terima arahan itu, kemudian dia akan laksanakan kepada output. Jadi si output ini kelas dia cuma menjalankan tindakan seterusnya. Oke, maksudnya terima, input ini terima, proses ini dia memproses, output ini dia menjalankan tindakan. Contoh yang paling mudah kelas adalah ini adalah alat kawalan jauh bagi kereta kawalan jauh. Jadi ini ialah input. Oke, ini dipanggil sebagai input. Bila kita tekan picu dia, apa yang berlaku dengan kereta kontrol? Kereta kontrol akan bergerak ke depan. Jadi input itu dia menerima arahan. Terima arahan maksudnya bila kita tekan arahan kita untuk memajukan kereta kawalan jauh itu ke depan. Input pertama daripada kawalan ini. Lepas itu kawalan ini dia akan hantar kepada proses. Proses itu maksudnya dalam sini kita sudah letakkan kawalan dan pengatur caraan. Oke, itu sudah masuk proses. Yang ketiga pula output. Bila tekan ini terima, dan bila dia terima, cara melaksanakan dia adalah kereta ini bergerak ke depan. Jadi yang kedua pula, macam mana kalau cikgu punya arahan tolak ke depan? Apa yang berlaku dengan kereta kontrol ataupun kereta kawalan jauh? Kereta kawalan jauh itu akan menerima arahan daripada input, yang mana bila cikgu tekan ke depan, cikgu punya atur cara adalah kereta itu bergerak ke belakang. Jadi dalam alat kawalan dan pengatur caraan kita sudah setkan. Kalau tekan dia maju depan, kalau tekan ini dia maju depan, kalau tolak ini dia ke belakang. Itu fungsi daripada pengatur kawalan dan pengatur caraan. Jadi bila kita tekan dia terima arahan, dan bila kita tolak ke depan dia akan undur ke belakang. Jadi yang menjalankan output itu adalah dia punya ini, nah ada motor di sini. Oke, kita panggil sebagai pemacu motor. Oke. Oke, itu contoh untuk kereta kawalan jauh. Jadi, cikgu akan lukiskan satu block diagram untuk kereta kawalan jauh. Kalau kamu tengok, yang pertama sekali adalah input. Apa input dalam kereta kawalan jauh tadi yang cikgu sebut? Oke, input dia ialah panel kawalan tanpa wayar ataupun alat kawalan jauh. Oke, ini input dia tadi, alat kawalan jauh. Sebab dari sini dia akan terima arahan daripada kita. Oke, kemudian ini input. Apa pula proses dia? Proses dia ialah mikro pengawal. Kita ada letakkan mikro pengawal dalam kereta kawalan jauh tadi. Lepas itu, apa pula output dia? Output dia ialah pemacu motor ataupun motor AT. Motor AT tadi itu yang ada dalam bawah ini. Oke, ini dipanggil sebagai motor. Kalau dia motor, orang panggil dynamo kalau di sini. Oke, jadi dengan adanya output ini yang membolehkan roda ini berputar. Oke, jadi ini input. Kamu akan tulis input dia ialah alat kawalan jauh. Dia punya proses adalah mikro pengawal yang ada di dalam sini. Kita tidak akan nampak. Lepas itu dia punya output adalah dia punya motor di sini yang menggerakkan dia punya tayar. Oke, itu ialah penerangan secara ringkas macam mana sebuah block diagram itu dilukis. Jelas? Jadi untuk tugasan kamu hari ini, cikgu mau kamu cari selain daripada kereta kawalan jauh, kamu cari lagi apa produk lain yang menggunakan sistem mekatronik. Kemudian sila lukis satu block diagram yang menunjukkan itu adalah block diagram untuk produk mekatronik yang telah kamu pilih. Oke, contoh tadi kereta kawalan jauh. Jadi cara melukis block diagram kereta kawalan jauh adalah seperti di sebelah. Oke, itu tugasan pertama. Tugasan kedua kamu, cikgu mau kamu cari satu kawan kamu, siapa-siapa saja kawan kamu. Untuk tahun ini kamu akan bina satu project sebenar. Jadi cikgu mau kamu pilih kawan kamu, kemudian kamu tulis nama dan hantar kepada cikgu.
hari Rabu ini Cion bagi tugasan berdasarkan kumpulan. Jadi pastikan rekan kamu itu boleh bagi kerjasama dan boleh dipercayai. Oke, itu saja daripada Cikgu untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.